சொல்லமுது என்று கூறப்படும் Bahagia Datuk Jamaluddin Presiden Mincoin, Yang Bersaudara Datuk Sheikh Farudin Timbalan Presiden Timah, Yang Bersaudara Haris Idin Salahuddin Timbalan Presiden Timah, Ustaz Kampung Bion Mulia yang saya hormati dan sanjungi, Presiden-Presiden walaupun kita terdiri daripada berbagai kaum, kita masih mengamalkan sikap toleransi di antara satu sama lain. Kita lihat negara ini satu-satunya negara yang terdiri daripada berbilang kaum, bangsa, agama dan bahasa. Walaupun kita terdiri daripada berbagai agama, walaupun Islam merupakan sebagai agama rasmi, tetapi kita masih terima sebab kita mengamalkan satu budaya sikap toleransi satu sama lain. Itu adalah amalan dalam dasar ekonomi. Setelah tamat dasar ekonomi baru, kerajaan di bawah Tun Mahathir Mohamad telah memperkenalkan satu lagi pendekatan wawasan 2020. Dalam proses wawasan 2020, daripada sikap toleransi kita berubah ke arah sikap penerimaan. Kita mula menerima satu sama lain dengan mengeratkan perpaduan dan silaturahim di antara kita. Dan sebaik saja kita tamat dasar atau wawasan 2020 ke arah dunia alam baru, kita telah dan sedia mengamalkan meraihkan satu sama lain. Sebab itulah hari ini kita lihat satu ketika dahulu hanya majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis berbuka puasa hanya disambut di kalangan umat Islam, tetapi hari ini kita lihat kaum-kaum lain turut dijemput untuk menyertai. Ini menunjukkan kita dah sampai satu tahap yang lebih mulia di mana kita meraihkan. Sebab itu baru-baru ini kita lihat pemimpin-pemimpin yang dibawa masuk ke negara ini bekerja untuk memajukan negara ini. Tapi ada juga kaum-kaum India berhijrah ke negara ini untuk melibatkan diri dalam bidang ekonomi sebelum kita ada sistem perbankan negara ini. Kita lihat sejarah, ada juga masyarakat India dibawa masuk oleh British untuk kerja di ladang-ladang letak 200 tahun dahulu. Ada juga kumpulan-kumpulan etnik berhijrah ke negara ini untuk memajukan negara ini dari segi ekonomi. Dan masyarakat kaum India Muslim telah memainkan peranan penting untuk memajukan negara ini dalam sektor ekonomi. Itu kita tidak boleh lalai daripada fakta. Ini adalah bagaimana negara ini dimajukan. Ada dua kumpulan penting dari kalangan masyarakat India daripada South, the Tamils, dibawa masuk ke negara ini untuk bekerja di ladang-ladang getah oleh British. Sebagai Menteri Sumber Manusia dan juga Timbalan Presiden MIC yang menjaga membela nasib kaum India, tak kira sama ada Muslim ataupun bukan Muslim, saya tetap membantu segala usaha daripada pihak MMYC dan pada petang ini untuk membantu ataupun sebagai satu show kepada usaha MMYC. Saya dengan amat rendah diri memberi sumbangan sebanyak 100,000 untuk MMYC. Sekian, terima kasih.
India Muslim mengadakan program seperti sebagai program tahunan. Maka sebagai kerajaan prihatin, saya telah memberi sumbangan sebanyak 100,000 untuk menggalakkan mereka. Ini ada cuma titik permulaan. Masyarakat India, kalau di kalangan masyarakat India, warga masyarakat India Muslim telah memainkan peran penting dari segi pembangunan bahasa dan juga ekonomi masyarakat India. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasihlah kepada masyarakat India Muslim negara ini yang telah menyumbang bakti dari segi pembangunan. Lihat, mereka memainkan peranan yang cukup signifikan dari segi pembangunan sosial Malaysia adalah sama ada Islam atau bukan Islam. Maka ini sumbangannya akan menggalakkan mereka. Saya harap mereka akan memperbanyakan aktiviti-aktiviti. Hari ini kita lihat yang penting adalah perpaduan silaturahmi. Kalau kita lihat dari segi dasarnya kita berjaya, dua aspek penting. Yang pertama adalah kestabilan politik yang tak begitu memuaskan pada masa ini. Yang kedua adalah perpaduan dan silaturahmi yang telah sebut. Dan ini sebagai satu tanda kita menggalakkan persatuan-persatuan seperti ini, mengeratkan perpaduan dan silaturahmi. Harap mereka akan memperbanyakan aktiviti-aktiviti. Saya telah memberi beberapa cadangan supaya mereka boleh memandangkan ini adalah salah sebuah persatuan belia yang begitu ramai pengikut. Maka saya harap program-program seperti ini akan diteruskan. Dari segi dasar, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri telah meluluskan program rekalibrasi di mana memandangkan pekerja-pekerja yang sedia di negara ini tidak dapat balik ke negara asal dan industri-industri tertentu menghadapi kekurangan pekerja tersebut. Walaupun dari segi pendekatan saya memang sehingga saat ini berpegang peluang ini harus diambil oleh warga tempatan. Kita dah bagi pelbagai saluran di mana pihak industri telah beriklan di bawah My Future Job Bawah Kementerian Sumber Manusia dan setakat ini tiada takers. Tak ada kepala yang minat. Walaupun kita sedang berusaha untuk carikan sektor-sektor lain untuk warga tempatan. Sektor-sektor seperti restoran dan sebagainya kurang diminati oleh warga tempatan. Maka program ini akan diberikan kepada warga asing yang sedia ada dengan dokumen yang sah. Ini bukan mana-mana pendatang asing tanpa izin boleh mengambil kesempatan. Memandangkan pekerja-pekerja yang sedia ada masuk dalam negara ini dengan permit yang sah dan sektor-sektor yang mereka masuk seperti perhotelan dan sebagainya tiada lagi relevan ataupun menghadapi krisis ekonomi yang begitu besar, maka mereka akan dipindahkan sektor-sektor lain. Lebih kurang 73 ni. Cuma reminder saya kepada pihak industri, kerajaan dan kementerian tidak melantik mana-mana pihak ketiga. Get this clear, tiada pihak ketiga. Semua permohonan terus kepada JTK. Saya baru-baru ada juga dengar dah ada ejen-ejen. Kementerian tak melantik mana-mana. Jangan salahkan kerajaan ataupun kementerian selepas ni. Saya dah buat pengumuman tiada sebarang risalah ejen. Mana-mana pihak industri perlukan pekerja asing dalam program rekalibrasi, terus mohon kepada JTK Semenanjung Malaysia, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, bukan melalui ejen-ejen. Kita sekarang terus beri kepada pihak industri. Kalau ada restoran-restoran, kita dengan restoran mungkin kita layan Wisma dan Prima sebagai wakil mereka. Sekarang ada mana-mana ejen. Terus di antara pihak industri dengan kerajaan. Pendirian politik dan pendirian rakyat sama-sama selari. Jangan kita punya pendirian lain, rakyat punya pendirian lain. Cuba baca apakah pendirian rakyat, apa harapan rakyat. Rakyat memang susah terima kasih. Peluang pekerjaan kurang, krisis kesihatan, macam mana. Dan kita lihat kes-kes corona meningkat dan sebagainya. Ibu bapa lebih risau pasal pendidikan anak, bukan pasal politik. So, kita janganlah buat perbuatan kita sehingga menyakiti hati rakyat dan mereka mengambil keputusan sebalik. So, ini bukan masa dan waktu untuk kita buat keputusan mengikut kehendak mati. Harus kehendak rakyat. Awalnya kita ada dalam 20 lebih saja dan hari ini kita ada lebih 2,000 ahli seluruh Malaysia. Tujuan asal kita ni dah menjaga kebajikan anak-anak pelajar dan kita juga membuat seminar untuk setiap tahun. Melainkan tahun sudah tak ada lah sebab ada dalam musim COVID. Seminar untuk pelajar-pelajar SPM, SPM dan bila mana lepas SPM dapat keputusan untuk FPTE, FPTS juga kita menganjurkan, kita panggil daripada wakil-wakil daripada FPTS untuk memberikan seminar
dan kita juga fikirkan apa-apa ruang dan peluang yang boleh berikan kepada anak-anak pelajar ni tadi, dan kita bimbing mereka. Dan kalau boleh kita tak nak beri mereka ikan, kata kita beri mereka joran untuk mereka memancing sendiri, umpamanya begitulah. Dan hari ini mana yang belia-belia yang 13 tahun dulu datang menyatakan hasrat untuk menubuhkan MMIC ini, sekarang alhamdulillah semuanya dah ada bisnes. Ada yang money changer, ada yang buka restoran, ada yang buat bisnes besi buruk umpamanya. Dan alhamdulillah yang ini kita berharap akan morak langkah lagi lah, menjadi contoh kepada anak-anak yang lain agar lebih berjaya. Dan umpamanya sekarang ni Menteri Sumber Malaysia memberi sumbangan 100,000 dan sebenarnya akan memudah cara lagi untuk kami mengiatkan dan menambah lagi ilmu untuk anak-anak tadi dan menganjurkan lebih banyak program-program kebajikan. Kerana pengurusan dia kan macam CDF, dalam bawah usaha tadi kita boleh adakan seminar untuk anak-anak tadi untuk menjadi seorang pengusaha restoran. Sekarang tu kalau dulu kita bukan nak mereka bekerja makan gaji saja, mungkin kita boleh bawa mereka buka satu pasar mini, dan mungkin jadi satu hari nanti anak-anak jadi boleh juga buka hypermarket macam Maidin umpamanya. Maidin dulu kalau mula di Johor, mereka permulaan memang kecil. Kalau datang ke Maidin hari ni alhamdulillah cukup berwarga, kita hendakkan juga lain-lain belia di sini mengorak langkah yang sama. Dan dengan dana yang Datuk Seri beri tadi, kita akan bincangkan akan guna sebaik mungkin dengan jimat. Kita akan anak-anak ni berjaya di dunia dan berjaya di akhirat juga. Sebab tu juga kat saya ada Mahat Hafiz di Orang Samaju. Kalau boleh anak-anak pelajar saya ni, kadang orang fikirkan umpamanya kelas Hafiz, bagaimana masa depan anak-anak ni tadi. Tapi pada saya, anak-anak yang belajar di Hafiz kami hari ni dah ada yang jadi doktor mana, Al-Hafiz doktor sekian-sekian. Kalau engineer umpamanya kita nak panggil begini, Al-Hafiz IR, umpamanya kita hendakkan buka minda kita yang bahawa ilmu dunia dan akhirat ni dua-duanya penting, dan kita berikan pengurusan kepada anak-anak terpencil lah. Sekarang cukup mudah kan, saranan kerajaan membenarkan hingga nak bagi pengurusannya sepanjang bulan puasa ni saja. Kita guna baik semua mungkin apa yang amanah yang diberikan ini. Dan yang saya paling terberat, saya juga merupakan Presiden Persatuan Pengurusan Restoran Muslim Malaysia. Pada kami ini bukan satu peluang, ini sebenarnya satu amanah kepada kami, memberikan pelanggan kami yang terbaik. Dan kalau dulu saya, memang kami mohon untuk agar dianjalkan masa perniagaan sepanjang bulan puasa ini ingin abadi. Dan kemungkinan lepas ni kami akan merayu kalau nampak kita dah ada musim Euro Cup lepas ni. Mungkin sepanjang Ramadan ni kita akan menangkan. Mungkin nanti zaman musim Euro Cup ni ada kemungkinan kita akan merayu, memohon kepada kerajaan beri pertimbangan juga. Kadang ada setengah orang beranggapan peniaga Muslim ni tamak lah. Ya tidak. Kalau semalam dibenarkan, negara dibenarkan untuk sampai pagi, kita kena fikirkan keperluan ekonomi, guna menjana ekonomi. Dan rasa kita tak boleh, negara kita ni dah tak tahan for another lockdown sepenuhnya. Sebab kita dah terbiasa dah dengan COVID ni, kita dah jadikan satu kelaziman dalam hidup kita. Dan saya rasa kita akan hidup bersama COVID tak berapa lama lagi. Dan kita kena adopt benda-benda ni dengan SOP yang diperketatkan ke apa kan. SOP ni kita kena ikut sebaik mungkin. Dari rupak ni kadang ada sampai 4 pagi 5 pagi. Itu MKN akan menempatkan mengikut keperluan. Kami bukan, kadang kita perlu faham, kami bukan sibuk nak cari duit. Sebenarnya kalau Irukap umpamanya kan, kita nampak pelanggan ramai, sebenarnya pelanggan yang sama akan duduk minum teh tengok ais. Dah kita dah berdaya dah nak duduk ramai-ramai, tapi kita akan jaga SOP. Itu yang paling penting. Kalau sekarang ni kadang orang kata pergi pasar Ramadan ramai lah, tapi pada saya lah kalau kita pergi ke jalan tukar ramai, setiap yang masuk itu disaring. Ada pegawai anggota rela umpamanya yang jaga SOP, beri peringatan pasal juga cuba jaga jarak semua ni.